Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar semua pelajar 3 Pearl, 3 Beryl dan 3 Topaz. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Saya harap kamu sihat-sihat hari ini. Untuk hari ini, kelas kita ialah pada tajuk 1.3 rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Sila buka buku teks kamu pada muka surat 30. Adakah kamu telah bersedia dengan buku teks kamu? Jika sudah, marilah kita bersama-sama untuk mempelajari tajuk 1.3 rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Kita baca dulu bahagian lakaran ini. Adakah tumbuhan tumbuh dengan lebih cepat sekiranya kita bercakap dengannya? Wahai pokok, cepatlah membesar. Adakah esok pokok itu akan membesar? Ada beberapa teori yang mengatakan bahawa jika kita bercakap dengan pokok dan pokok ini gembira, dia akan membesar dengan cepat. Betul atau tidak? Kita tidak pasti. Okay. Tetapi kalau kita lihat di gambar rajah ini, selepas seminggu, pokok ini mati. Mengapakah rangsangan diberikan tak berkesan? Jadi, mungkinkah dia tidak menyiram? Dia sekadar bertanya khabar pada pokok tetapi tidak menyiram pokok itu dengan air. Pada cuaca yang panas ini, maka pokok itu mati. Jadi seperti manusia dan haiwan, tumbuhan juga boleh mengesan rangsangan dan bergerak balas terhadap rangsangan yang dikesan. Rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan termasuklah cahaya, air, graviti dan sentuhan. Gerak balas tumbuhan boleh dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu gerak balas tumbuhan terbahagi kepada 2, tropism dan gerak balas nastik. Kita masuk bahagian yang pertama ialah tropism. Apakah tropism? Tropism merupakan gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan. Apa rangsangan-rangsangan itu? Rangsangan itu ialah cahaya, air, graviti dan sentuhan yang datang dari suatu arah. Bahagian tertentu pada tumbuhan akan tumbuh ke arah atau menjauhi rangsangan yang dikesan. Bahagian tumbuhan yang tumbuh ke arah rangsangan dikenali sebagai tropism positif. Manakala bahagian tumbuhan yang tumbuh menjauhi rangsangan dikenali sebagai tropism negatif. Jadi, gerak balas tumbuhan terbahagi kepada 2 iaitu tropism positif dan tropism negatif. Tropism positif ialah bergerak ke arah rangsangan, manakala tropism negatif ialah bergerak menjauhi rangsangan. Gerak balas terarah tumbuhan lazimnya berlaku secara perlahan dan kurang ketara. Dia tidak berlaku serta-merta seperti kamu terkena air panas. Kamu akan mengangkat tangan kamu dengan segera. Tumbuhan tidak bergerak dengan segera, tetapi dia akan berlaku secara perlahan dan kurang ketara. Mari kita lihat kepada muka surat 33. Muka surat 33 iaitu tumbuhan perlu peka terhadap rangsangan seperti cahaya, graviti, air supaya dapat bergerak balas dengan sewajarnya dalam menjamin kelestarian dan kemandirian tumbuhan. Jadi, tumbuhan ini bergerak terhadap rangsangan supaya dia dapat tumbuh dengan subur. Mengapakah tumbuhan memerlukan cahaya dan air?
Nyatakan satu rangsangan yang dapat dikesan oleh tumbuhan tetapi tidak dikaji dalam eksperimen 1.1. Okey, ini akan kita lihat kemudian. Okey, kita akan tengok di sini mengapa tumbuhan memerlukan cahaya dan air. Okey. Kamu telah mempelajari bahawa tumbuhan adalah membuat makanannya sendiri. Jadi, tumbuhan memerlukan cahaya dan air untuk menjalankan proses fotosintesis. Sebab itulah tumbuhan akan bergerak ke arah cahaya dan air. Tropism yang pertama yang kita akan lihat ialah fototropism. Apakah fototropism? Pertama kali kamu tengok foto. Foto ialah cahaya. Tropism ialah gerak balas. Jadi fototropism ialah gerak balas ke arah cahaya. Fototropism ialah gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Bahagian tumbuhan yang manakah yang akan bergerak ke arah cahaya? Jadi kita tahu pucuk tumbuhan menunjukkan fototropism positif, iaitu pucuk tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya. Oleh sebab tumbuhan memerlukan cahaya untuk fotosintesis, maka fototropism positif memastikan pucuk dan daun tumbuhan memperoleh cahaya matahari yang mencukupi untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Okey, kita lihat di sini pucuk akan bergerak ke arah cahaya. Okey, cahaya ialah foto, tropism ialah gerak balas kepada cahaya fototropism positif. Okey, kita lihat yang kedua, hydrotropism. Hydro ialah air, tropism ialah gerak balas. Hydrotropism gerak balas terhadap air. Hydrotropism ialah gerak balas tumbuhan terhadap air. Akar tumbuhan menunjukkan hydrotropism positif. Akar bergerak ke arah air. Hydrotropism positif ini membolehkan akar tumbuhan mendapat air untuk menjalankan fotosintesis dan garam mineral terlarut untuk terus hidup. Akar bergerak ke arah air. Akar bergerak ke arah air. Jadi, bergerak ke arah air. Air ialah hydro. Bergerak ke arah air ialah hydrotropism. Jadi, akar menunjukkan hydrotropism positif. Okay, kita balik kepada gambar rajah pertama. Adakah pucuk tumbuh ke arah air? Jadi jawapannya tidak. Jika pucuk tidak tumbuh ke arah air, maka pucuk ialah hydrotropism negatif. Okay, untuk akar pula, adakah akar tumbuh ke arah cahaya? Okay, jawapannya tidak. Jika tidak, maka akar ialah fototropism negatif. Jadi, jika dia bertumbuh ke arah rangsangan positif, bertumbuh ke arah bukan rangsangan ialah negatif. Seterusnya, geotropism. Geo ialah tanah atau gravity, tropism ialah gerak balas. Geo ialah gravity, tropism ialah gerak balas. Geotropism ialah gerak balas ke arah gravity. Akar tumbuhan menunjukkan geotropism positif kerana akar akan tumbuh ke arah bawah. Okay, iaitu tumbuh ke bawah mengikut arah graviti. Geotropism positif ini membolehkan akar tumbuhan tumbuh jauh ke dalam tanah untuk mencengkam lalu menstabilkan kedudukan tumbuhan ini pada tanah. Pucuk tumbuhan pula menunjukkan geotropism negatif, iaitu tumbuh ke atas menentang arah graviti.
Geotropism negatif ini membolehkan pucuk dan daun tumbuhan tumbuh tegak ke atas bagi mendapatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Okay, jadi kalau kita lihat daripada gambar rajah ini, pucuk ini ialah geotropism negatif kerana ia tumbuh menentang graviti. Manakala akar ialah geotropism positif kerana dia tumbuh mengikut arah graviti. Jadi kita faham sekarang, jika positif ialah ke arah rangsangan. Jika negatif ialah ke arah bukan rangsangan. Okey, seterusnya kita lihat pula gerak balas yang keempat iaitu thigmotropism. Thigmotropism. Thigmo ialah sentuhan, tropism ialah gerak balas. Thigmotropism ialah gerak balas terhadap sentuhan. Contohnya ialah sulur paut. Ini ialah sulur paut atau batang yang melilit. Ini contoh batang melilit. Menunjukkan thigmotropism positif apabila berpaut pada sebarang objek atau tumbuhan lain yang bersentuhan dengannya. Gerak balas ini membolehkan tumbuhan tumbuh secara menegak untuk memperolehi cahaya matahari dan mencengkam objek untuk memperoleh sokongan. Akar menunjukkan thigmotropism negatif apabila mengelak sebarang objek yang menghalangnya mencari sumber air. Pokok timun mempunyai sulur paut yang melilit objek yang bersentuhan dengannya. Ini kerana pokok timun tidak dapat tumbuh tegak kerana batangnya lembut. Oleh itu, dia menggunakan pokok timun memerlukan sulur paut ini untuk dia berpegang kepada tumbuhan lain supaya dia boleh tumbuh tegak dan seterusnya mendapatkan cahaya matahari. Okay, pokok seri pagi tiada salur paut, tetapi dia menggunakan batangnya untuk melilit pada objek yang bersentuhan. Ini ialah supaya dia dapat naik ke atas untuk mendapatkan cahaya matahari. Jadi sulur paut dan batang yang melilit objek menunjukkan thigmotropism positif. Seterusnya gerak balas yang kedua. Okey, kita tadi ada dua jenis gerak balas. Yang pertama ialah tropism dan yang kedua ialah nastik. Gerak balas nastik merupakan gerak balas terhadap rangsangan seperti sentuhan tetapi tidak bergantung pada arah rangsangan tersebut. Apakah rangsangan lain yang boleh menyebabkan gerak balas nastik? Mengapakah gerak balas nastik bukan sejenis tropism? Gerak balas nastik berlaku lebih cepat daripada tropism. Contohnya pokok semalu. Pokok semalu bergerak balas terhadap sentuhan dengan menguncupkan daunnya apabila disentuh seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 1.21. Gerak balas nastik ini bertindak sebagai pertahanan pokok semalu daripada musuh dan angin yang kuat. Kita lihat gambar rajah gerak balas nastik pada daun pokok semalu. Apabila kita menyentuh daun pokok semalu ini, maka daunnya tertutup. Okay, daunnya tertutup untuk menyelamatkan pokok ini daripada angin ataupun musuh. Okay. Gerak balas nastik ini berlaku dengan lebih cepat berbanding dengan tropism. Kita lihat aktiviti 1.10. Menyelesaikan masalah tentang gerak balas tumbuhan dalam situasi yang berbeza.
Okey, kita terus pergi kepada praktis formatif 1.3. Kamu jawab soalan praktis formatif 1.3 dan sila ambil gambar dan masukkan ke dalam WhatsApp untuk saya memastikan kamu telah menjawab soalan praktis formatif ini sebagai markah PBD kamu. Okey, pada minggu lepas, tiada seorang pun yang hantar untuk markah PBD. Jadi kalau kamu sudah buat latihan yang minggu lepas, sila bacakan jawapan kamu itu dalam grup WhatsApp kita. Okey, dan saya akan kamu bagi tahu nama dan kamu bacakan jawapannya. Saya akan bagi markah PBD kamu. Okey, untuk minggu ini kamu jawab praktis formatif 1.3. 1A, apakah tropism? Okey, sila jawablah. Kamu tulis jawapannya, nyatakan jenis tropism terhadap rangsangan berikut: sentuhan, graviti, cahaya. Bahagian tumbuhan yang manakah menunjukkan fototropism positif, geotropism positif, thigmotropism positif. Apakah kepentingan hidrotropism kepada tumbuhan? Nyatakan satu persamaan dan satu perbezaan antara gerak balas tropism dengan gerak balas nastik. Sila jawab soalan praktis formatif 1.3 dan jika kamu dapat menjawab semua soalan ini, kamu akan saya akan beri markah PBD kamu. Okay, kalau kamu tak jawab ni, tak ada markah PBD. Jadi PBD kamu kosong nanti untuk tajuk 1.3. Jadi tolong buat dan hantar dengan segera. Okay, sampai di sini sahaja untuk kelas kita hari ini. Sila jawab latihan formatif 1.3 dan tolong hantar ke dalam grup WhatsApp. Saya akan semak dan memberikan markah PBD kamu. Okay, terima kasih pelajar semua. Sila buat kerja yang saya suruh kamu buat dan jangan main-main lagi. Okay, bye-bye.